Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana ia telah diwajibkan ke atas umat sebelum daripada kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertamanya kita merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana telah memanjangkan umur kita sehingga memungkinkan kita bertemu dengan Ramadan pada tahun ini. Kita mendoakan semoga Ramadan pada tahun ini insya-Allah Ramadan yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelum daripada ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam ayat yang saya bacakan di awal mukadimah tadi, Allah Subhanahu wa taala menyebut bahawa ibadat puasa bukanlah suatu perintah ataupun syariat yang baru dalam risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ia juga merupakan kewajipan yang telah difardukan Allah kepada umat sebelum daripada ini. Sebagaimana juga kewajipan salat, kewajipan zakat. Ia bukan suatu perkara atau perintah yang baru. Cuma berbeza dari sudut pelaksanaan. Adapun puasa sebulan di bulan Ramadan ini memang hanya disyariatkan ke atas kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keistimewaan yang ada. Ya Allah Ta'ala kurniakan pada baginda SAW dan kita sebagai umatnya. Puasa di sebulan di bulan Ramadan ini tidak ada pada umat yang terdahulu. Hanya kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibn Kathir ada menyebut dalam tafsirnya, qad ruwiya anna siyama kana awalan kama kana alaihi al-umamu qablana min kulli syahrin 3 ayyam. Walam yazal hadha mashru'an min zaman Nuh alaihi salam ila an nusikha dhalika bi siyami syahri Ramadan. Kata Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya, sesungguhnya telah diriwayatkan bahawa puasa di peringkat awal Islam, di peringkat awal baginda diutuskan sebagai Rasul, yakni ketika di Makkah. Puasa di peringkat awalnya adalah seumpama puasa umat sebelum daripada ini. Min kulli syahrin 3 ayyam. Setiap bulan diwajibkan berpuasa 3 hari. Dan syariat ini berterusan semenjak daripada zaman Nabi Nuh alaihi salam
sehinggalah ia dinasahkan dengan kewajipan berpuasa sebulan di bulan Ramadan. Artinya berpuasa di bulan Ramadan ini adalah keistimewaan yang Allah kurniakan kepada Nabi SAW dan juga umat baginda, yang mempunyai kelebihan yang begitu besar, yang begitu agung, yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Dalam ayat yang kita baca itu juga menyatakan bahawa tujuan ataupun hikmah daripada kewajipan puasa ini ialah mudah-mudahan kamu menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah matlamat daripada ibadah puasa, supaya kita menjadi seorang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Takwa dalam arti kata imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyah. Menjadi manusia yang sentiasa melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, sama ada ketika sendirian ataupun di khalayak ramai. Artinya puasa yang Allah Ta'ala fadukan kepada kita ini mestilah kita laksanakan dengan penuh kita kata kualiti. Bukan hanya kita memastikan dari sudut kuantiti cukup 29 ataupun 30 hari, tapi mestilah yang terbaik, yang berkualiti, supaya benar-benar menghasilkan, menatijahkan sifat takwa dalam diri kita. Sememangnya Islam memfokuskan soal kualiti dalam ibadah berbanding kuantiti semata-mata. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mulk, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yakni Allah yang telah mencipta mati dan hidup untuk menguji kamu, siapakah di kalangan kamu yang terbaik amalannya. Allah Ta'ala menyebut ayyukum ahsanu amala, siapakah di kalangan kamu yang terbaik amalannya. Allah Ta'ala tak sebut ayyukum aktsaru amala, siapa di kalangan kamu yang paling banyak, tapi Allah sebut yang paling baik. Artinya aspek kualiti itu sangat ditekankan dalam Islam, dalam semua perkara, baik dalam perkara ibadah termasuk dalam kerja-kerja harian kehidupan dunia yang kita lakukan. Mestilah menekankan aspek kualiti ini, bukan hanya dari sudut kuantiti semata-mata. Oleh kerana itulah timbul persoalan, macam mana puasa berkualiti yang mesti kita usahakan supaya kita mendapat kelebihan yang banyak yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang disediakan di sepanjang bulan Ramadan ini. Berhubung dengan perkara ini, Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim telah meriwayatkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Man qama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Sesiapa yang mendirikan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran pahala, mengharapkan keredaan Allah, maka diampunkan segala dosanya yang lalu.
Inilah nilai kualiti puasa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iaitu puasa imanan wahtisaba. Puasa yang dilaksanakan dengan penuh keimanan dan keikhlasan semata-mata mengharapkan ganjaran, mengharapkan keredaan daripada Allah. Oleh kerana itu, ada beberapa perkara yang perlu kita pelihara, yang perlu kita jaga, yang perlu kita hayati sepanjang kita melaksanakan ibadat puasa di bulan Ramadan ini. Bagi memastikan puasa kita itu benar-benar memenuhi ciri imanan wahtisaba. Yang pertama, puasa yang kita laksanakan ini adalah puasa yang bukan sahaja kita menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkannya, seperti makan, minum dan lain-lain, tetapi di waktu yang sama kita menjaga dan memelihara diri daripada perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Ini yang pertama yang perlu kita usahakan bagi memastikan tahap kualiti puasa kita itu berada pada tahap yang maksimal. Dalam arti kata yang lain, kita bukan sahaja puasa dengan berlapar berdahaga, dengan tidak makan, tidak minum, tapi di waktu yang sama juga anggota-anggota yang lain turut juga berpuasa, dengan maksud tidak melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan pahala puasa kita. Puasa mata daripada melihat perkara-perkara maksiat. Puasa telinga, puasa lidah, puasa telinga daripada mendengar perkara-perkara yang lara, perkara yang tidak berfaedah, yang melalaikan. Puasa lidah dengan menjaga daripada bercakap perkara-perkara yang mendatangkan dosa, mengumpat, memfitnah dan macam-macam angkara daripada lidah ini yang perlu kita jaga dan dipelihara supaya tidak membatalkan pahala puasa kita. Agar kita tidak termasuk di kalangan golongan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai orang yang berpuasa tapi dia tidak dapat apa-apa daripada puasanya melainkan lapar dan dahaga semata. Dia hanya dapat lapar dan dahaga kerana dia tak makan dan dia tak minum, tapi tak dapat apa-apa pahala kerana hilang, terbatal pahala puasa dia dengan sebab mata, telinga, lidah, tangan yang tidak dijaga dan tidak dipelihara daripada perkara-perkara dosa dan juga maksiat. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Sesiapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta, tak jaga lidah dia, bercakap bohong, fitnah, macam-macam. Sesiapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta sedangkan dia berpuasa, maka Allah tidak berhajat, tidak memerlukan dia meninggalkan makan dan minum. Artinya puasa dia sia-sia sahaja, tidak mendapat apa-apa ganjaran pada si Allah Ta'ala. Itu yang pertama, iaitu kita berpuasa bukan hanya sekadar
meninggalkan perkara yang membatalkan puasa, bahkan di waktu yang sama kita meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Ini yang disebut oleh para ulama puasa khususul khusus. Puasa bukan hanya sekadar lapar dahaga. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di antara perkara yang perlu kita ambil perhatian, yang perlu kita hayati bagi memastikan kualiti puasa kita ini agar benar-benar memenuhi ciri puasa iman dan wahtisabah, selain daripada kita jaga anggota kita, puasa anggota kita seluruhnya, di waktu yang sama kita mengisi sepanjang ibadat puasa kita sebulan di bulan Ramadan ini dengan meningkatkan amalan, ketaatan, ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Barangkali ciri pertama boleh dipenuhi. Ya, dia jaga mata dia jaga lidah dia. Tapi mungkin dia hanya sekadar duduk kat rumah, dia tidur saja. Dia tidur, dia tak buat apa-apa. Hanya bila masuk waktu solat fardu, zuhur, asar, dia pun sembahyang. Tak lebih daripada itu. Ya, dia boleh jaga mata dia, pasal dia tak keluar, dia tak tengok sana sini. Dia boleh jaga telinga dia daripada mendengar perkara-perkara yang lara, pasal dia tidur. Banyak masa dengan tidur. Itu juga tidak memberi apa-apa makna. Jadi puasa yang berkualiti, puasa iman dan wahtisabah, puasa yang mendorong dia untuk meningkatkan amalan dan ketaatan lebih daripada kebiasaan yang dilakukan di bulan-bulan yang lain. Kerana dia yakin dengan ganjaran pahala yang berlipat kali ganda yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi pada 10 malam yang terakhir, yang terdapat padanya satu malam yang disebut malam Al-Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Al-Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ibadat pada malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi puasa iman dan wahtisabah, puasa yang mendorong seseorang untuk meningkatkan amalan ketaatan dia kepada Allah. Kerana keimanan dia, keyakinan dia dengan pahala, ganjaran yang berlipat kali ganda yang tidak ada pada bulan yang lain. Dia merebut peluang ini dengan sebaiknya. Imanan, dengan penuh keimanan dan keyakinan. Walaupun pahala ni benda yang tak nampak, tapi dia melihat dengan mata, dengan hati keimanan, menyebabkan dia akan memastikan tidak berlalu hari-hari di bulan Ramadan ini melainkan diisi dengan perkara-perkara ketaatan, bahkan ditingkatkan lagi bagi merebut dan mengambil peluang daripada kelebihan yang ada yang dijanjikan. Wahtisabah, dengan penuh pengharapan untuk mendapatkan ganjaran pahala, dengan penuh keikhlasan mengharapkan keredaan Allah Ta'ala.
Inilah puasa imanan wa ihtisaban. Kita baca banyak hadis-hadis yang menyebut tentang kelebihan yang ada pada bulan Ramadan, yang tidak ada pada bulan yang lain. Kelebihan membaca Al-Quran umpamanya, menghidupkan malam dengan solat tarawih, dengan solat witir dan solat-solat yang lain, membaca Al-Quran, banyak bersedekah dan lain-lain yang kita semua sedia maklum, yang sepatutnya kita tingkatkan untuk kita mendapat dan merebut peluang kelebihan yang dijanjikan oleh Allah. Jadi ini yang kedua, ya, yang perlu kita laksanakan sepanjang bulan Ramadan ini, agar puasa kita bukan sekadar puasa lapar dahaga. Puasa yang berkualiti, yang diisi dengan amalan dan ketaatan kerana keyakinan dan keimanan kita dengan janji ganjaran yang disediakan oleh Allah. Memang pahala ni kita tak nampak dengan mata kasar, tapi kita yakin dengan apa yang Allah janji. Maka puasa imanan wa ihtisaban, puasa yang mendorong seseorang untuk meningkatkan amalan dan ketaatan dia kepada Allah. Kalau kita baca Al-Quran, bayangkan Nabi sebut, ya, satu huruf 10 kebaikan. Alif Lam Mim, 3 huruf 30 ganjaran pahala kebaikan yang Allah Ta'ala kurniakan. Bayangkan kalau kita boleh habiskan sekurang-kurangnya 30 juzuk khatam Al-Quran sepanjang bulan Ramadan. Itu hari-hari biasa. Di bulan Ramadan pastinya lebih berganda, lebih besar lagi ganjaran. Begitu juga dengan bersedekah. Jadi ini perkara-perkara yang perlu kita usahakan, yang perlu kita amalkan bagi memastikan puasa kita benar-benar puasa yang berkualiti. Imanan wa ihtisaban. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di antara perkara yang perlu kita ambil perhatian juga berkait dengan puasa ini, iaitulah bagaimana kita nak memastikan takwa yang menjadi tujuan ibadat puasa itu dengan melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Ta'ala ini tidak terhenti hanya di bulan Ramadan sahaja. Bahkan berterusan dalam kehidupan kita untuk bulan-bulan yang seterusnya. Ini juga perkara yang perlu kita beri perhatian untuk memastikan puasa kita itu benar-benar puasa imanan wa ihtisaban. Rata-rata apa yang berlaku kepada mereka yang menjalani ibadat puasa ini hanya bersemangat di bulan Ramadan sahaja. Sebaik sahaja berakhirnya Ramadan, maka berakhirlah. Ya, semangat dia untuk membaca Al-Quran, semangat dia untuk bersedekah, membantu, menyumbang, beri makan, semangat dia untuk solat berjamaah, tiba-tiba berakhir. Sebaik saja berakhirnya Ramadan. Kalau di bulan Ramadan masjid dipenuhi dengan jamaah, lebih-lebih lagi pada malamnya, dengan bacaan Al-Quran, dengan tadarus. Tetapi kenapa sebaik saja berakhirnya Ramadan tiba-tiba terhenti amalan-amalan yang dilakukan? Apakah keadaan ini melambangkan kita benar-benar
memiliki sifat takwa, atau arti kata yang lain kita berjaya menjalani proses tarbiyah daripada bulan Ramadan ini. Muslimin muslimat sekalian, sebenarnya takwa yang menjadi tujuan ataupun hikmah puasa difardukan bukan hanya untuk dilihat dan dihayati sepanjang bulan Ramadan. Bahkan yang lebih penting ialah kehidupan selepas itu. Dan itulah yang menjadi mi'yar, yang menjadi neraca untuk kita menilai dan menentukan bahawa kita berjaya atau sebaliknya daripada ibadat puasa Ramadan ini. Kehidupan selepas daripada itu. Umpamanya kita kata kita menghadiri kursus-kursus yang biasa diadakan oleh jabatan-jabatan kerajaan ataupun swasta, kursus pembinaan syakhsiah, pembinaan macam-macam nama lah kursus, ya, nak tempoh 3 hari seminggu. Sememangnya kita dapati sepanjang kursus tersebut para peserta begitu berdisiplin, menepati waktu, memenuhi segala tanggungjawab yang diberi. Tetapi malangnya, sebaik saja kembali ke pejabat setelah berkursus selama tempoh 3 hari, 7 hari, ada yang sebulan, tiba-tiba tidak mengubah sikap dia. Balik seperti mana perangai asal juga. Tak bersemangat kerja, selalu curi tulang, tak amanah. Apakah pihak majikan berbangga dengan kita? Walaupun mungkin sepanjang kursus tersebut barangkali kita peserta yang terbaik, dinobatkan sebagai peserta yang terbaik. Tiba-tiba bila balik kembali ke pejabat, tak ada seminggu, balik perangai asal. Adakah majikan berbangga dengan kita? Apakah kita dianggap berjaya dalam kursus tersebut? Sudah pasti tidak. Demikianlah kita menjalani ibadat puasa. Kerana Ramadan ini merupakan madrasah tarbawiyah. Satu tempoh untuk kita mendidik dan membersihkan jiwa kita. Sama ada berjaya ataupun tidak, bukan hanya dinilai sepanjang tempoh kursus Ramadan ini, melalui Ramadan ini, bahkan dinilai dengan melihat bagaimana kehidupan selepas daripada itu. Kita tidak mahu menjadi sebagaimana yang disebut oleh ramai di kalangan ahli ulama kita yang mutaakhirin, ulama-ulama kontemporari, termasuk antara Dr. Yusuf Al-Qardawi hafizahullah, yang mengingatkan kepada kita umat Islam, kunu rabbaniyin la ramadaniyin. Jadilah kamu hamba semata-mata kepada Allah, bukan hanya hamba semata hanya kerana Ramadan. Hamba kepada Allah. Allah Ta'ala bukan hanya di bulan Ramadan. Allah Ta'ala itu juga di bulan-bulan yang lain. Kelebihan ganjaran pahala yang disediakan bukan hanya di bulan Ramadan. Di bulan yang lain pun ada ganjaran pahala. Cuma bulan Ramadan lebih daripada bulan-bulan yang lain. Tapi tetap diberikan pahala, ganjaran yang banyak. Kenapa kita nak memilih hanya bersemangat di bulan Ramadan tapi tidak di bulan-bulan yang lain? Kalau itu yang berlaku, ia menunjukkan bahawa sebenarnya kita gagal untuk menghayati Ramadan dalam kehidupan seharian kita sepanjang hayat kita. Kita tak berjaya. Jadi semoga
kata Allah la'allakum tattaqun itu, kamu bertakwa itu bukan hanya taat dan tunduk, meninggal melaksanakan apa yang disuruh, tinggal larangan sepanjang bulan Ramadan, tapi sepanjang masa. Sebab itulah pesanan bertakwa ini diulang-ulang, sekurang-kurangnya seminggu sekali, sehingga menjadi rukun dalam khutbah Jumaat yang disampaikan oleh khatib. Kedua-dua khutbah yang pertama, khutbah yang kedua, mesti ada pesanan supaya bertakwa kepada Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana saya sebutkan tadi, kita menjalani puasa sepanjang Ramadan ini ibarat kita kata menghadiri satu bengkel kursus untuk mendidik dan membentuk jati diri kita menjadi insan yang bertakwa. Persoalannya, bagaimana puasa ini mampu mendidik kita sifat takwa. Sebenarnya, sebagaimana kursus-kursus yang dihadiri, dia ada modul dia. Ada modul. Demikian juga bulan Ramadan ini. Ada modul yang perlu kita hayati, khususnya dalam kehidupan kita selepas daripada bulan Ramadan. Kita perolehi daripada bulan Ramadan dan kita hayati seterusnya dalam kehidupan seterusnya. Di antara yang boleh saya sebutkan di kesempatan ini, antara modul yang ada di bulan Ramadan untuk melahirkan sifat takwa dalam diri kita ialah mujahadah. Modul mujahadah. Sememangnya Ramadan mendidik ataupun mengajar kita sifat mujahadah. Mujahadah ni maknanya kita berjihad, berjuang melawan hawa nafsu. Tidak tunduk kepada kehendak hawa nafsu yang sentiasa mendorong kepada maksiat. Yang tidak suka perkara-perkara ketaatan ini. Yang lebih cenderung kepada perkara maksiat, perkara dosa. Jadi puasa mendidik sifat mujahadah dalam diri kita. Macam mana mujahadah? Kita semua merasai perkara itu. Umpamanya, nafsu mana suka berlapar dahaga ni? Nafsu memang asyik nak makan, nak minum je. Tetapi dengan puasa, kita dapat menundukkan kehendak hawa nafsu. Khususnya di siang hari, tak boleh makan, tak boleh minum. Kita boleh bertahan, boleh berlapar, berdahaga, bermula daripada terbit fajar sehingga tenggelam matahari. Itu mujahadah. Kalau sebelum ini sangat sukar untuk bangun di awal pagi untuk solat subuh, tetapi di bulan Ramadan kita boleh bangun bukan di saat subuh, waktu subuh, bahkan setengah jam ataupun 1 jam lebih awal daripada waktu subuh untuk bersahur. Perkara ini tak akan boleh kita laksanakan melainkan dengan mujahadah. Maknanya kita lawan hawa nafsu daripada keinginan untuk terus tidur, keinginan untuk makan dan minum hanya semata-mata kerana nak tunduk melaksanakan perintah Allah. Maka sifat mujahadah inilah sepatutnya kita tanamkan dalam diri kita, kita miliki, kita hayati sepanjang kehidupan kita, walaupun selepas Ramadan. Kita mujahadah lawan nafsu kita supaya kita tidak terdorong untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Itu antara modul yang perlu kita fahami dan perlu kita hayati. Ya, sifat mujahadah. Barulah ketakwaan dengan arti melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan itu tidak hanya berlaku di dalam Ramadan, bahkan bulan-bulan seterusnya.
Yang kedua yang saya nak sebutkan di sini, Ramadan mengajar sifat muraqabatullah. Muraqabah ni maknanya kita menjiwai, meyakini bahawa kita sentiasa di bawah pengawasan Allah Ta'ala. Ini sangat penting. Ya, sangat penting supaya kita sentiasa bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada. Sirran wa alaniyah. Sebagaimana takrif, definisi takwa itu sendiri. Tunduk dan patuh kepada Allah sama ada ketika sendirian ataupun di khalayak ramai. Sifat muraqabatullah. Bagaimana Ramadan mendidik sifat muraqabah ini? Muslimin muslimat sekalian, sama ada kita sedar ataupun tidak, sifat muraqabah ini terbukti apabila kita tidak berbuka, tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa seperti makan dan minum, walaupun kita mampu berbuat sedemikian tanpa pengetahuan sesiapa. Kita boleh makan, kita boleh minum. Kita ketika sendirian dalam bilik, ketika sendirian di bilik air, kita boleh minum semahunya. Bahkan ketika kita berwuduk, antara perkara sunat ketika berwuduk ialah berkomor. Tetap disunatkan, cuma berkomor secara sederhana, perlahan, tidak secara bersungguh-sungguh seperti mana bulan yang lain. Siapa nak tahu sambil berkomor kita telan walaupun seteguk? Bayangkan betapa nikmatnya boleh kita telan seteguk air walaupun sedikit. Terasa begitu segar setelah dahaga di siang hari. Kita boleh berbuat sedemikian tanpa pengetahuan siapa. Tetapi kenapa kita tidak sanggup berbuat begitu? Kerana jauh di sudut hati kita bahawa Allah Ta'ala mengetahui. Puasa kita ni adalah antara kita dengan Allah. Maka sebab itu kita rasa kita tipu diri sendiri. Kalau kita berbuka, walaupun orang tak tahu, kita rasa kita tipu diri sendiri. Maka kita tak sanggup kerana kita yakin Allah Ta'ala tahu. Di sini mendidik sifat muraqabatullah. Alangkah baiknya kalau kita dapat hayati sifat ini dalam kehidupan seharian kita, seterusnya selepas daripada ini, menjadikan kita insan yang sentiasa bertakwa kepada Allah. Muslimin muslimat sekalian, inilah di antara beberapa perkara yang saya ingin ingatkan kepada kita semua, khususnya buat diri saya sendiri, agar puasa Ramadan pada kali ini puasa yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Puasa yang memenuhi sifat dan ciri imanan wahtisaba, agar benar-benar menatijahkan sifat takwa dalam diri kita dengan melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan segala larangannya, takarub kepada Allah Ta'ala dengan amalan dan ketaatan, bukan sahaja di bulan Ramadan, bahkan sepanjang hayat kita seterusnya, walaupun setelah berakhirnya bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapat kelebihan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul SAW. Lis-saimi farhatan, bagi orang yang berpuasa ini dia akan dapat dua kegembiraan. Yang pertama ketika dia berbuka, atau dengan maksud ketika dia berharaya setelah berjaya berpuasa sebulan, atau ketika berbuka setelah berjaya puasa pada hari tersebut. Dan gembira inda liqa'i rabbih, ketika bertemu dengan Tuhannya
pada hari akhirat kelak, insya-Allah. Muslimin muslimat sekalian, saya kira sekadar itulah yang saya dapat sebut dan kongsikan bersama pada kali ini. Mudah-mudahan menjadi pengajaran dan peringatan buat kita semua, khususnya buat diri saya sendiri. Segala yang baik, yang sempurna itu daripada Allah. Kelemahan dan kekurangan itu bagi saya sendiri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.